seni dan menggambarkan sifat-sifat tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen berbahaya, iaitu prinsip dan struktur seni. Jadi, kaedah yang saya gunakan untuk melihat hasil karya ini ialah menggunakan kaedah organistik. Jadi, kaedah ini merujuk kepada aturan yang mempunyai satu sistem yang teratur dan terancang. Jadi, kaedah organistik ini dapat membentuk kesatuan melalui cara melihat sesuatu karya dari segi warna, jalinan, unsur-unsur seni dan prinsip-prinsip seni. Sebagai contohnya, kaedah organistik dalam hasil karya ini, saya dapat melihat seekor arnab di dalam suatu bulatan yang berada di dalam dua bulatan yang berbeza, seperti mempunyai pantulan di antara dua hasil karya itu, dua arnab itu. Jadi gaya karya yang digunakan diaplikasikan dalam hasil karya ini adalah gaya realism. Jadi gaya realism ialah gaya yang menggambarkan karya sebagaimana objek atau situasi asal melibatkan imitasi tiruan daripada bentuk asal. Jadi kita dapat lihat daripada hasil karya ini, arnab yang dilukis merupakan imitasi daripada bentuk dunia yang nyata. Jadi ciri-ciri fizikal karya ini ialah ianya berbentuk dimensi 2D dan dua bulatan tersebut mempunyai warna dan maksud sendiri yang berbeza. Daripada aspek unsur-unsur seni ialah kita dapat lihat daripada garisan. Antara garisan-garisan yang diaplikasikan dalam hasil karya ini adalah garisan bulatan, di mana digunakan untuk melukis badan dan untuk melukis mata, dan seterusnya menggunakan garisan selari untuk membentukkan seperti macam outline di badan-badan arnab dan part-part lain, dan garisan berpusat macam yang digunakan dalam badan arnab untuk membentuk macam suatu corak. Jadi seterusnya rupa. Jadi rupa yang digunakan ialah rupa organik. Rupa organik ini merupakan rupa yang bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Jadi kita dapat lihat seperti bentuk arnab. Jadi bentuk yang digunakan ialah bentuk 2D dan juga bentuk ilusi. Seterusnya, arnab ini juga mengaplikasikan jalinan tampak, iaitu jalinan yang dapat dilihat tapi tidak dapat disentuh. Jadi seterusnya warna yang digunakan dalam hasil karya ini adalah warna monokrom, iaitu warna putih dan hitam, dan juga warna tertiar yang merupakan gabungan daripada warna-warna sekunder dan terjadilah warna tertiar. Jadi ruang yang digunakan dalam hasil karya ini adalah ruang cetek. Jadi ruang cetek ini bermaksud ruang yang kelihatan dekat. Jadi kita dapat lihat daripada hasil karya ini, ruang yang diaplikasikan dalam hasil karya ini dia macam terlihat dekat. Seterusnya, prinsip-prinsip seni, iaitu pertama sekali terdapat 6 prinsip yang diaplikasikan dalam hasil karya ini, iaitu kesatuan. Jadi kesatuan ini kita dapat lihat daripada gabungan daripada unsur-unsur seni dan prinsip berkaitan. Macam yang kita lihat tadi, unsur-unsur seni yang digambarkan ialah garisan, warna, rupa dan bentuk. Seterusnya, harmoni. Harmoni bermaksud hasil karya ini berada dalam tona warna yang sama. Jadi kita dapat lihat warna hitam dan putih dia berada dalam satu kumpulan pengelasan warna yang sama, iaitu warna monokrom, dan juga warna tertiar. Seterusnya, kontra. Warna-warna bulatan yang terdapat di sekeliling arnab. Jadi warna hitam dan putih mempunyai aspek kontra yang berbeza. Macam hitam dan putih, kita dapat lihat dia mempunyai perbezaan yang banyak. Seterusnya, penegasan. Penegasan dapat dilihat melalui corak dan jalinan yang terdapat pada badan arnab. Jadi penegasan ni kita tegaskan, macam dalam badan arnab tu kita tegaskan macam nak tunjuk dia punya corak, menggunakan garisan berpusat. Seterusnya, imbangan. Jadi karya ini mengaplikasikan imbangan tidak simetri. Macam kita dapat lihat arnab ada yang berada di posisi yang tu, dan satu lagi mempunyai posisi yang terbalik. Jadi kita dapat lihat macam ada pantulan. Jadi unsur-unsur seni ni tidak sama di kedua-dua bahagian sebab dia tak sama kedudukan. Jadi akhir sekali ialah prinsip-prinsip kepelbagaian. Jadi penggunaan pelbagai unsur seni dalam hasil karya ini diaplikasikan seperti garisan, rupa dan warna, dan juga kita menggunakan kepelbagaian dalam prinsip-prinsip seni seperti kesatuan,
harmoni, kontra dan penegasan. Jadi pada hari ini saya akan menganalisis tentang satu karya seni yang telah dihasilkan. Jadi analisis ini menggambarkan sebuah image yang terdiri daripada dua elemen utama, iaitu arnab dan juga dua bulatan sfera. Jadi daripada hasil karya ini sendiri, kita dapat melihat bahawa pengkarya menggunakan garisan yang tebal dan juga berpusar. Jadi garisan yang berpusar atau tebal membantu menegaskan kontur dan juga struktur badan arnab. Dengan memperkuat garis-garis di sekitar badan, pengkarya dapat memberikan penjelasan tentang bentuk dan juga dimensi tubuh arnab tersebut dengan lebih mendalam. Dengan memperkuat beberapa bahagian arnab dengan garisan yang lebih tebal, pengkarya dapat memastikan bahawa arnab menjadi fokus utama daripada karya seni tersebut. Selain itu, garisan yang berpusar atau tebal memiliki kecenderungan untuk menarik perhatian penonton dalam sebuah karya seni kerana kontra yang ditimbulkan dengan latar belakang. Jadi ketebalan garisan membezakan garis tersebut dengan garis-garis yang lain dalam karya seni, memandangkan visualnya yang menonjol. Jadi maksudnya ketika penonton melihat sebuah karya seni, mata mereka secara tidak langsung tertarik pada elemen-elemen yang berbeza ataupun menonjol. Jadi dengan menggunakan garisan yang berpusar atau tebal pada bahagian-bahagian penting daripada karya seni, pengkarya sebenarnya mengalihkan perhatian penonton ke arah kawasan tersebut. Jadi oleh hal yang demikian, garisan yang berpusar atau tebal dalam karya seni bukan hanya menjadi elemen visual yang menarik secara langsung, tetapi juga menjadi satu aspek bagi pengkarya untuk mengatur fokus dan juga memberi panduan untuk para penonton memahami pesan macam tema yang ingin disampaikan. Jadi saya rasa itu antara salah satu sebab pengkarya menggunakan garisan, antara sebab kenapa pengkarya menggunakan garisan yang tebal dan juga berpusar. Baik. Jadi selain itu, pada bahagian karya seni tersebut, rupa juga merupakan salah satu aspek yang penting dalam kita menganalisis image ini. Jadi rupa dua bulatan sfera dan badan arnab memainkan peranan yang penting dalam membentuk komposisi visual secara keseluruhan. Jadi dua bulatan sfera yang melambangkan kesempurnaan geometri membawa elemen simetri dan juga kestabilan pada image. Jadi keputusan untuk menggunakan bulatan sebagai elemen utama sfera mungkin bertujuan untuk menghasilkan kesan kesempurnaan. Jadi bulatan yang halus dan bulat secara semula jadi telah menjelaskan keindahan geometri yang sederhana, namun ia macam efektif. Jadi sfera-sfera ini boleh dianggap sebagai simbolik untuk dunia atau alam semesta yang luas bagi menambah aspek universal kepada image. Di samping itu, bentuk badan arnab memberikan elemen organik yang di mana bertentangan ataupun kontras dengan kestabilan geometri bulatan tadi. Jadi badan arnab yang lebih kasar dan besar, kurang simetri, dia menambah dimensi manusiawi kepada image. Jadi bentuk yang lebih organik ini memberikan rasa kehidupan dan juga keunikan kepada image sebagai simbol kepelbagaian dalam alam semula jadi. Jadi kontras antara bentuk sfera yang halus dengan bentuk arnab yang lebih jalinan yang lebih kasar mencipta satu karya seni yang menarik. Jadi dengan menggabungkan dua bentuk ini dalam image, pengkarya mungkin ingin menyampaikan mesej tentang perpaduan antara elemen-elemen yang sempurna dan juga organik dalam kehidupan. Baik, seterusnya saya akan menerangkan tentang penggunaan warna dalam image.
Jadi, penggunaan warna dalam imej adalah satu aspek yang sangat penting dalam menghasilkan sesuatu karya. Jadi dalam karya ini, warna digunakan dengan bijak sebenarnya untuk menonjolkan perbezaan antara elemen-elemen utama dan juga menyampaikan maklumat dengan jelas kepada penonton. Jadi, seperti yang kita dapat lihat, Arnab yang berwarna coklat gelap memainkan peranan utama dalam mencipta kontras dalam imej. Warna coklat gelap memberikan Arnab penonjolan yang ketara terhadap latar belakang putih sfera. Jadi kontras antara warna coklat gelap dengan latar belakang putih sfera tidak hanya membuat Arnab tu menonjol, tetapi juga menarik perhatian para penonton dan menjadikan Arnab itu sebagai subjek utama dalam karya ini. Jadi mungkin warna coklat gelap Arnab mungkin memberi kesan ketenangan atau kehangatan kepada para penonton, sementara kontras antara warna hitam dengan putih yang di latar belakang tu dapat memberikan kesan ketegasan dalam mesej yang ingin disampaikan oleh pengkarya. Jadi perasaan dan suasana yang dihasilkan oleh penggunaan warna ini memperkaya lagi pengalaman untuk penonton itu mendalami sesuatu karya. Baiklah, seterusnya saya akan bergerak kepada analisis prinsip seni dalam imej ini. Jadi antara prinsip yang digunakan adalah penegasan. Jadi penegasan adalah satu aspek yang sangat penting dalam menekankan subjek utama atau yang lain kata elemen yang penting dalam imej. Jadi dalam konteks imej yang telah dihasilkan, Arnab ditekankan sebagai subjek utama, sementara sfera berperanan sebagai latar belakang. Jadi Arnab juga menonjol melalui kontras warna dan juga jalinan. Warna coklat gelap Arnab memberikan satu penonjolan terhadap latar belakang putih sfera. Selain itu, jalinan bulu Arnab yang berbeza dengan permukaan licin sfera menambah dimensi visual kepada subjek utama dan juga menarik perhatian para penonton. Bentuk sfera walaupun ia tidak menonjol seperti Arnab, namun kehadiran sfera memberikan unsur tambahan kepada imej. Jadi sfera mungkin mewakili konsep abstrak seperti alam semesta, dunia atau ruang. Jadi hal ini membantu memperkuat makna ataupun mesej yang ingin disampaikan melalui imej tersebut. Jadi penegasan yang diberikan kepada Arnab sebagai satu subjek utama dan juga peranan sfera sebagai latar belakang memberikan imbangan yang baik dalam komposisi imej. Jadi Arnab menarik perhatian sebagai fokus utama, sementara sfera memberikan kedalaman dan juga satu mesej lain kepada imej secara keseluruhan. Jadi oleh yang demikian, penegasan yang dihasilkan mampu membantu untuk menyampaikan sesuatu makna yang mungkin ingin disampaikan oleh pengkarya kepada penonton. Seterusnya, prinsip kedua yang digunakan adalah pengulangan. Jadi pengulangan satu motif yang sama tetapi tidak berada di kedudukan yang sama dalam satu karya seni membawa dimensi yang menarik kepada komposisi visual. Maksudnya dalam gambar ni Arnab tu diulang tetapi bukan berada dalam kedudukan yang sama. Jadi pengulangan motif yang sama memberikan kesan yang seragam kepada karya seni. Walaupun Arnab dan dua berantai sfera mungkin mempunyai perbezaan dalam bentuk, namun dengan kehadiran mereka dalam imej yang sama memberikan elemen pengulangan yang menyatukan semua unsur tersebut. Jadi hal ini telah membantu untuk mencipta keseimbangan dalam seni visual. Seterusnya, pengulangan motif yang sama tetapi tidak berada di kedudukan yang sama mencipta satu lagi seni visual yang menarik sebenarnya. Jadi dengan menempatkan Arnab dalam kedudukan yang berbeza, mungkin pengkarya mencipta karya seni ini
untuk memberikan satu perasaan gerakan dan putaran dalam komposisi. Jadi hal ini memberikan lapisan yang lebih mendalam kepada makna yang ingin disampaikan oleh karya seni. Mungkin merangkumi konsep seperti perubahan, perjalanan ataupun transformasi. Baik, akhir sekali, prinsip terakhir yang digunakan oleh pengkarya adalah harmoni. Jadi, harmoni dalam satu karya seni seperti imej Arnab dan juga dua bulatan sfera merujuk kepada kesepaduan visual antara elemen-elemen yang berbeza untuk mencipta satu seni visual yang seimbang dan juga memberi perasaan yang menyenangkan apabila penonton melihat karya seni tersebut. Walaupun Arnab dan dua bulatan sfera adalah elemen yang berbeza dalam imej, mereka sebenarnya bersatu padu dengan baik dalam tema yang sama. Jadi tema apa? Tema kesempurnaan geometri dan kehidupan organik dalam imej ni telah disatukan dengan harmoni dan juga menyampaikan maklumat yang jelas. Seterusnya, penggunaan warna yang seragam dan konsisten dalam imej ini turut menyumbang kepada harmoni keseluruhan. Warna coklat gelap Arnab, putih dan hitam sfera saling melengkapi dan mencipta keseimbangan yang baik. Jadi kontras yang dihasilkan oleh warna-warni ini telah menambah satu lagi ilustrasi kepada imej tanpa mengganggu harmoni secara keseluruhan. Jadi saya rasa itu sahaja daripada saya. Kita bergerak kepada interpretasi pula. Baiklah, sekarang kita akan beralih ke sesi menginterpretasikan hasil karya tersebut. Jadi, anda semua dapat dapat mentafsirkan tak apa yang maksud yang pelukis ingin menyampaikan melalui karya tersebut? Tidak kan? Jadi, begitu. Saya sebagai pelukis akan membantu anda untuk mentafsirkan maksud yang tersirat di sebalik hasil karya tersebut. Jadi, yang pertama, saya memilih karakter Arnab kerana saya berasa bahawa Arnab ini dapat menceritakan tentang perihal peribadi saya dengan tepat sekali. Disebabkan itu, saya memilih Arnab untuk mewakili diri saya. Dan tambahan itu pula, Arnab seringkali dikaitkan dengan sifat yang cerdas dan memiliki pemikiran yang bijak. Dan sebabkan itu, saya berasa bahawa Arnab ini dapat menceritakan bahawa pelukis ini merupakan seorang yang bijak. Dan tambahan itu juga, Arnab juga mempunyai sifat yang licik. Seperti mana kita dapat tahu melalui cerita Sang Arnab, perlumbaan Sang Arnab dan Sang Kura-Kura, di mana Sang Arnab ini sangatlah licik dalam menipu Sang Kura-Kura dalam perlumbaan tersebut. Dan anda terfikir tak mengapa saya memilih Arnab yang berwarna coklat? Hal ini kerana saya memilih Arnab yang berwarna coklat kerana Arnab berwarna coklat ini kebiasaannya ianya merupakan genetik Arnab liar, dan Arnab ini habitatnya tinggal di hutan-hutan dan mereka semua hidup bebas. Jadi di sini saya ingin menyampaikan bahawa pelukis itu ingin mendapatkan kehidupan yang bebas, supaya pelukis itu dapat menerokai dunia luar, dapat mempelajari dunia baru, mempelajari budaya baru di tempat baru. Dan pelukis ini juga menyatakan hasrat bahawa dia ingin membuat pilihan dalam kehidupannya secara sendiri dan independence. Maksudnya dia mahukan independence, pendirian sendiri tanpa pengaruh orang lain. Dan Arnab liar ini juga merupakan Arnab yang tidak mudah didekati. Jadi ia dapat menerapkan bahawa pelukis ini ingin pribadinya ialah seperti seseorang yang sukar didekati, namun apabila sudah mengenali dengan lebih lama akan orang tersebut, pelukis tersebut akan mulai meletakkan percaya kepada orang tersebut dan
akan senang bermesra dan menjadi kawan dengan orang yang telah diletakkan kepercayaan tadi. Okey, setelah selesai kita bercerita pasal mengapa pelukis memilih Arnab sebagai karakter dalam lukisan beliau. Jadi kita akan mentafsirkan mengapa pelukis menggunakan warna-warna untuk menyatakan mood dan perasaan beliau dalam lukisan tersebut. Okey. Antara warna-warna yang digunakan ialah warna biru, warna hitam dan warna putih. Jadi saya akan terangkan mengapa pelukis menggunakan warna hitam dan warna putih. Jadi di sini, warna hitam dan warna putih. Warna hitam dan warna putih. Ini merupakan dua warna yang kontra kan? Dua warna yang kontra dan berbeza antara satu sama lain. Dua warna ini ialah merupakan dua warna monokrom. Dan seringkali mengikut kepercayaan Cina, ianya mewakili simbol yin dan yang. Yin yang. Jadi, hitam. Apabila anda cakap mengenai warna hitam, yang terbayang di fikiran anda berkaitan dengan kejahatan, keburukan, semua kegelapan kan? Dan manakala jika warna putih pula, automatik dalam pemikiran anda fikirkan bahawa warna putih suci, bersih, terhindar, baik, semua itu kan. Dah jadi di sini pelukis meletakkan warna hitam satu arnab di dalam arnab yang sama di dalam bulatan hitam, dan kemudian arnab yang sama di bulatan yang putih ini kerana pelukis ingin mengasingkan mengasingkan perkara buruk daripada perkara baik. Jadi pelukis ingin mengutarakan perbezaan antara perkara baik dengan perkara buruk. Ianya seperti macam setiap orang mempunyai sifat baik dan sifat buruk juga kan. Jadi sekaligus hal ini dapat menunjukkan bahawa seseorang itu dalam diri seseorang itu akan ada sifat baik dan akan ada juga sifat buruk. Sebab ianya dapat mewujudkan keseimbangan dalam diri pelukis tersebut, kerana pelukis berpendapat bahawa manusia ini tidak sempurna, jadi mesti ada yang baik, ada yang jahat. Dan apabila wujudnya keseimbangan antara warna hitam dan warna putih ini dapat mewujudkan ketenangan ataupun kedamaian, di mana kedamaian tersebut dapat digambarkan melalui latar belakang warna biru. Seperti mana yang kita tahu, warna biru ini merupakan warna yang tenang, selalu dikaitkan dengan emosi, ketenangan, minda dan fikiran.